Oh, welcome kelas. So, hari ni dalam kelas politik One Piece, kita akan belajar pasal struktur dan hierarki sistem pemerintahan di dalam World Government One Piece. So, sila buka textbook hampa, page 36 and ready siap-siap. Yang mana tak sign attendance lagi, sila sign attendance. Lagi, kita akan start kelas kita lah. So, salam sejahtera kepada nakama sekalian. Macam apa baca dalam title video ni, dalam video ni aku nak sembang pasal hierarki di dalam world government. Kita akan explore lah semua struktur-struktur yang ada di dalam world government One Piece, and kita sembang lah segala benda yang mereka buat, macam mana mereka operates and so on. So ya, kelas hari ni akan banyak fakta, and kita akan sembang banyak lah pasal politik-politik yang ada di dalam World of One Piece. So macam biasa, for those yang tak subscribe lagi, sila subscribe dekat channel aku. And kalau hampa suka video ni, bolehlah like video ni dan keep on support aku. So sembang pasal world government ni, macam kita tahu lah, world government ni merupakan satu kerajaan. Dan mereka ni merupakan kerajaan yang ada authority on an international punya scale. So maknanya dalam apa-apa jenis perundangan ataupun apa-apa benda yang berlaku dalam dunia One Piece ni, world government lah ada authority paling tinggi. Macam dalam setiap negara dalam dunia One Piece ni pun, mereka ada sistem pemerintahan mereka sendiri, tapi semua tu hanyalah on national punya level. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat Alabasta ada monarki punya sistem daripada sistem beraja. Oh, kita tengok Dressrosa masa dia telah ditawan oleh Doflamingo, itu kita boleh cakap sebagai pemerintahan berbentuk dictatorship. Oh, kalau kita tengok dekat Skypiea, masa Enel telah menawan Skypiea, kita boleh nampak pemerintahan yang bercorak teokrasi dekat situ. So kita boleh nampak negara-negara dalam dunia One Piece ni, mereka ada banyaklah corak pemerintahan yang berbeza, tetapi semua tu hanyalah on a national punya scale. Weh, macam lecture betul. Tapi dalam international punya level, world government ada authority paling tinggi. And actually dalam dunia One Piece sekarang, ada 170 lebih negara yang actually beraliansi dengan world government. Oh, mungkin kita boleh cakap macam mereka ada buat hubungan diplomatik lah dengan the world government. So apa yang mereka dapat kalau mereka beraliansi dengan the world government ni? First off, mungkin mereka boleh dapat protection lah. In case ada pirate nak serang ke apakah, mereka boleh panggil world government for protection. Tapi in return for that, mereka actually kena bayar macam satu cukai tau. Sebab kalau kita tengok dalam chapter 909, Marco dia mention yang negara yang nak alliance dengan world government, mereka kena bayar macam satu cukai, in which dipanggil heavenly tribute. So for those negara yang tak mampu nak bayar cukai ni, heavenly tribute ni, mereka tak boleh jadi alliance kepada world government lah. And so bila mereka tak mampu nak bayar cukai, negara mereka ni tak ada protection. So ya, itu basic introduction dulu untuk world government. Kita nak sembang pasal hierarki, in which main topik dalam video ni. Okay, hierarki di dalam world government ni, di mata dunia, on public punya level dulu, authority tertinggi actually dapat dekat Gorosei, the Five Elders. The Five Elders ni lah, mereka selalunya terlibat dengan decision making, in which mereka lah yang decide sama ada Marine ni kena serang pulau ni, buat buster call dekat pulau ni ke apa ke. Oh, mereka ni lah yang bertanggungjawab nak panggil Shichibukai, nak mai tolong mereka peperangan, or mungkin nak hantar Cypherpole untuk assassinate someone yang mereka tak suka ke apa ke. Gorosei lah semua yang decide semua benda tu. Dan itu hanyalah apa yang public di dalam dunia One Piece tahulah. Tapi seperti yang kita tahu dalam story arc Reverie, kita boleh nampak yang actually Gorosei ni pun, mereka actually ada orang lagi tinggi daripada dia, in which Imu sama. Sebab masa story arc Reverie ni, kita boleh nampak Gorosei mereka macam sujud dekat dia, and mereka actually minta order from the Imu sama. So dekat sini kita boleh nampak lah, sebenarnya orang yang paling tinggi di dalam world government ialah Imu sama. Tapi pasal kewujudan Imu sama ni memang orang biasa tak tahu. Di mata dunia dalam One Piece sekarang ni, Gorosei lah highest authority. So nak sembang pasal Imu sama ni, aku pun tak boleh nak sembang banyak sangat lah, sebab kita pun tak tahu banyak pasal dia. Dia ni boleh dikatakan macam karakter yang baru lagi lah di dalam dunia One Piece ni. So tak apa, sekarang kita sembang pula pasal badan-badan authority yang ada di bawah Gorosei. So di bawah Gorosei ni kita ada 3 badan lah. In which the first one ialah badan ketenteraan, kita boleh cakap military lah, in which tak lain tak bukan the Marine. And then second one, kita ada intelligence agency, in which Cypherpole. Aku tak tahu intelligence agency dalam bahasa Melayu panggil apa, so aku sebut intelligence agency lah. Mereka ni basically banyak terlibat dalam kerja-kerja perisikan, assassination, spy, benda-benda macam tu lah. Tapi tak apa, yang tu kita sembang secara detail lagi. And then the third one ialah Shichibukai, previously lah. Sekarang kita tahu dalam dunia One Piece ada 3 badan authority ni, and setiap badan authority ni, mereka adalah mereka punya peranan yang spesifik. So first kita sembang pasal Marine lah. Marine ni paling senang nak explain.
Macam aku cakap tadi, Marine ni merupakan badan ketenteraan di dalam World Government One Piece. Bila sembang pasal ketenteraan ni, benda ni semua orang tahulah. Function tentera ni selalunya apa? Nak pergi menentang musuh dari negara lain, nak pergi berperang, kita hantar tentera. Or mungkin nak escort orang-orang VIP ke orang diraja nak pergi mana-mana. Yang escort tu siapa? Orang tentera. So tentera dalam dunia One Piece ialah Marine. So dalam Marine ni pun mereka adalah mereka punya own hierarchy juga. In which yang paling tinggi ialah the Fleet Admiral. And then bawah Fleet Admiral kita ada 3 Admiral. Fleet Admiral dengan 3 Admiral ni memang kita boleh kata macam antara individu yang paling kuat lah di dalam dunia One Piece. Mereka ni bukan calang-calang punya orang. And then bawah kepada Admiral kita ada Vice Admiral. Vice Admiral ni ramai, dia bukan 3 macam Admiral tadi. And then bawah kepada Vice Admiral kita ada Rear Admiral. Karakter-karakter Rear Admiral ni tak berapa nak dikenali sangat lah. Aku rasa yang paling common orang kenal pun mungkin Hina. Dan fun fact, X-Drake ni pun sebelum dia jadi pirate, dia merupakan ex kepada Rear Admiral. And even though sekarang pun X-Drake mungkin dia masih lagi Marine sebab dia ahli SWAT and so on semua tu kan. And then bawah kepada Rear Admiral kita ada Commodore. Bawah-bawah pada Rear Admiral ni mostly karakter tu kita tak kenal sangat lah. Macam yang aku cakap tadi, bawah pada Rear Admiral ialah Commodore. Bawah lagi pada Commodore kita ada Captains. Captain ni antara watak yang mungkin famous yang banyak One Piece fan kenal ialah Kobe. Kobe sekarang ranking dia baru Captain. And another example mungkin kita boleh cakap Tashigi. Tashigi pun dia baru rank Captain sekarang ni dalam World Government. And then bawah-bawah Captain ni adalah Commander, Lieutenant, Lieutenant Junior. Tapi mostly semua karakter-karakter yang tak penting sangat sebab dia pun ni low ranking punya Marine kan. So itulah dia pasal Marine. Macam aku cakap, Marine ni merupakan badan ketenteraan. So sekarang jom kita pergi dekat Cypherpol, in which Cypherpol ni merupakan intelligence punya agency. Okay, so bila kita sembang pasal Cypherpol ni, aku rasa Cypherpol ni lah ramai yang paling confused. Sebab orang confused tentang apa peranan dia sebenarnya dalam World Government. Sebab orang selalu confused kan, apa peranan, apa yang membezakan Cypherpol dengan Marine. Sebab dia pun macam function sama je. But actually function mereka sangatlah berbeza. Cypherpol ni nak bagi analogi yang senang kan. Kalau tengok persamaan dengan dunia betul, Cypherpol ni kita boleh anggap mereka ni macam CIA ataupun FBI. Jadi kita tahu CIA dengan FBI ni, mereka ni bukanlah frontliner yang akan pergi berperang dengan enemy macam apa yang tentera buat. Sebab mereka bukan tentera. Mereka ni cuma intelligence agency. Function intelligence agency ni ialah mostly mereka terlibat dengan benda-benda macam spy lah, perisikan. So macam function Cypherpol ni, mereka banyak gather information lah. Macam kalau tengok dalam movie-movie ke apa kan, CIA dengan FBI ni selalu mereka dapat maklumat pasal ada terrorist attack nak serang US. So apa mereka buat? Mereka selidik dulu, mereka siasat and mereka bunuhlah orang-orang yang terlibat. Basically apa mereka buat ialah bila mereka dapat maklumat pasal something, contoh terrorist attack, mereka kumpul maklumat and mereka bunuh orang-orang yang tertentu supaya peperangan tu tak berlaku. So basically apa mereka buat ialah mereka stop the war before it even started. Macam tu lah Cypherpol. Function mereka spy dekat negara-negara lain, spy dekat pirate-pirate lain, gather maklumat. Contohlah, let's say Alabasta dengan Water 7. Mereka tak puas hati dengan World Government. Mereka plan nak beraliansi and nak serang World Government. Sebelum benda tu berlaku, mungkin Cypherpol dah dapat tahu lah pasal maklumat benda ni. So bila Cypherpol dapat tahu, mereka akan report lah dekat Gorosei. And bila Gorosei dapat tahu benda tu pula, Gorosei pun dah confirm, okay, maklumat ni semua betul. And apa Gorosei buat? Gorosei pun bagilah arahan dekat geng-geng Marine, so Buster Call Water 7 dengan Alabasta. Buster Call, for those yang tak ingat, Buster Call ni lah bila Marine mereka marah-marah dengan kapal mereka akan hancurkan sebuah pulau tu sehingga tak ada pulau tu. Basically mereka padam tu pulau tu daripada peta dunia. Itulah Buster Call. So macam itulah how it works di dalam dunia One Piece. And itulah function Cypherpol. Plus dalam dunia One Piece ni, hang nak berperang tu tak semudah macam di dalam dunia yang betul. Sebab kalau dunia betul, kita ada banyak negara yang duduk bersebelahan dengan one another. Sebagai contoh kalau kita tengok Europe. Europe ni dia macam ada a bunch of negara yang stack rapat-rapat. Sebab kalau kita tengok peta Europe pun kita boleh nampak kan, banyak negara duduk bersebelahan dengan one another. Let's say lah kita tengok Jerman dengan Poland, mereka nak buat alliance and mereka nak start buat peperangan. Jerman nak alliance dengan Poland, mereka nak buat ally. Senang je sebab negara mereka memang dah sebelah-sebelah. So apa yang mereka boleh buat? Mereka nak travel, nak berbincang dengan one another pun senang sebab negara pun dah bersebelahan. And then mereka nak share military power pun senang sebab negara mereka bersebelahan. Bila negara mereka bersebelahan, tak adalah noticeable sangat sebab tak nampak banyak kapal-kapal yang bergerak kat negara masing-masing kan, sebab bersebelahan je. So daripada sini mereka boleh plan nak start a war secara tersembunyi tanpa menimbulkan rasa shock daripada negara lain ataupun badan autoriti yang lebih tinggi. Tapi dalam dunia One Piece,
Mana ada negara rapat-rapat macam dunia betul. Semua negara asing-asing. Satu pulau seketui. So let's say macam aku bagi contoh tadi. Alabasta dengan Water 7. Mereka nak plan nak berperang dengan world government. Mesti mereka akan travel daripada kapal nak pergi dekat Water 7 kan. Contohlah kalau Alabasta. So bila kapal tu banyak bergerak, ulang alik apa semua ni, mestilah akan ada punya cipher pool yang perasan kan. Nampak pergerakan kapal yang banyak apa semua. Oh bukan cipher pool, marine yang perasan. So marine mungkin mereka akan report dekat Gorosei. So Gorosei macam ni pelik nampak kapal banyak dah bergerak. Apa buat? Mereka hantarlah cipher pool suruh siasat. And then bila tahu-tahu siasat, mereka ada plan nak buat peperangan. Kena buster call. And then mungkin sama boleh argue, apa saya tak communicate dekat Denden Mushi je. Kita kena ingat dekat Reverie dulu pun Denden Mushi pun world government boleh hack. Kita tengok Kaido sembang dengan Big Mom guna Denden Mushi pun world government boleh hack, apatah lagi negara-negara lain. And kalau mereka nak start perang pun mesti mereka nak kena share mereka punya military power, nak berkumpul apa semua. Disebabkan jarak satu negara ke satu negara tu berbeza. And jarak tu sangatlah jauh. Benda ni membuatkan satu kesukaran lah untuk mereka nak buat alliance. So disebabkan itu susah gila nak berperang dalam dunia One Piece. Fun fact lah, kalau siapa tengok video aku dalam anime talk kan, yang aku collaborate dengan Kak Asli tu, aku dah cakap one of the reason kenapa aku suka One Piece ialah sebab dia punya geografi tu membuat everything make sense. And in this case kita boleh tengok lah apa susah sangat nak berperang dalam dunia One Piece ialah satu, faktor geografi. Satu negara dengan negara lain pun jauh gila. So nak travel and so on memang susah lah nak buat alliance. And let's say lah kalau country dia pun buat alliance, world government boleh je buster call dekat pulau tu. Sebab apa? Pulau tu seketui kat situ je, dia tak boleh bergerak. And disebabkan ini jugalah kenapa pirate merupakan ancaman terbesar dalam dunia One Piece. Sebab apa? Sebab pirate sentiasa on the move. Mereka bukannya based on satu tempat. And bukannya mudah untuk world government nak serang geng-geng pirate ni. So okay, aku rasa aku dah melalut banyak dah daripada topik world government ni. So cipher pool ni dia punya hierarki dia, basically kita ada CP1 sampai CP8. Ini apa yang public tahu, apa yang di mata dunia tahulah pasal CP1 sehingga CP8. So mereka ni banyaklah buat kerja perisikan, kerja-kerja macam aku cakap tadi. And then kita ada dua lagi cipher pool yang dirahsiakan, in which public tak tahu pasal kewujudan mereka ni. Dan dua cipher pool tersebut ialah CP0 dan CP9. CP9 ni mereka punya pusat ialah dekat Enies Lobby. Dan function CP9 ni mereka dirahsiakan sebab CP9 ni mereka banyak buat kerja-kerja kotor, dirty job dalam world government lah. Contoh nak membunuh civilian biasa yang mungkin mereka anggap sebagai ancaman, tapi sebenarnya dia ni tak melanggar apa-apa undang-undang pun. So CP9 ni memang banyak involved dengan benda-benda yang kotor lah. And actually CP9 mereka ada license to kill civilian, which mean mereka boleh bunuh any normal civilian yang mereka rasa macam satu ancaman. So sebab tu CP9 ni dirahsiakan, sebab mereka ni banyak buat kerja kotor. So world government tak naklah public tahu pasal kerja-kerja kotor yang world government duk buat. And then kita ada CP0. CP0 ni mereka take order direct daripada World Noble. Aku lupa nak cakap pasal World Noble. World Noble ni basically cucu cicit kepada 20 raja yang mencipta the world government pada 800 tahun yang lalu. Aku tak nak sembang detail sangat pasal benda ni. Siapa nak tengok pasal benda ni, hangpa boleh tengok video aku sembang pasal Void Century. Aku sembang secara detail dah pasal ni. But itulah the World Noble. And cipher pool work directly under mereka. So itu cipher pool. And then next kita pergi dekat Shichibukai. So Shichibukai ni sebelum mereka dimansuhkan, mereka ni merupakan 7 individu, 7 lanun yang dapat kebenaran oleh world government untuk mereka jadi lanun. Basically mereka ni legal pirate. Pirate yang tak salah di sisi undang-undang. So the reason kenapa world government nak adakan legal pirate ni ataupun Shichibukai adalah sebab satu, nak improve mereka punya reputation. Second, nak increase mereka punya military power lah. Sebab macam kita tengok dekat Marineford, mereka punya military power in which the marine yang sedia ada ni pun macam tak cukup nak against the world government. Sebab tu mereka panggil sekali geng-geng Shichibukai untuk bantu mereka. So macam first aku cakap tadi, salah satu sebab kenapa adanya Shichibukai ialah sebab reputation. First off, world government ni mereka mestilah nak kena jaga mereka punya reputasi. Mereka kena tunjuk yang mereka ni sebenarnya kuat. Sebab the world government ni pun mereka nak kena bersaing juga dengan The Yonko. Sebab The Yonko ni pun salah satu badan authority yang agak besar lah. Sebab kita tahu Yonko ni mereka ada banyak Grand Fleet, ada banyak negara bawah naungan. World government mereka nak tunjuk juga yang mereka ni berkuasa. So salah satu caranya ialah mereka ambil 7 lanun yang hebat sebagai mereka punya orang bawahan. So macam aku sembang tadi dalam video Cipher Pool, pirate ni merupakan ancaman paling besar lah untuk the world government. So from this sebenarnya macam send a message lah, di mana
kami ni hebat, and kami pun ada sebenarnya 7 lanun yang hebat under bawah kontrol kami. Something like that lah. And mungkin ada antara hampa macam pelik bila aku sembang pasal legal pirate. Well, actually dalam sejarah dunia betul pun, dulu kita ada tau legal punya pirate, in which mereka dipanggil sebagai privateer. Masa tahun 1572, Queen of England, in which Elizabeth I, dia actually banyak membenarkan privateering ni berlaku. Privateer ni macam aku cakap tadi lah, legal pirate. Sebab apa? Sebab mereka nak improve mereka punya reputation, and mereka nak increasekan mereka punya military power lah. So actually Shichibukai ni bukanlah originated daripada One Piece, tapi Eiichiro Oda sebenarnya mengambil inspirasi daripada sejarah dunia yang betul. Tapi sayangnya Shichibukai ni dah dimansuhkan dah sekarang setelah apa yang berlaku dekat Reverie. Reverie ni apa pula? Okay, aku cerita secara ringkas lah. Macam aku mention tadi, ada 170 negara yang beraliansi dengan world government. So every 4 years, semua negara-negara yang beraliansi dengan the world government ni, mereka akan berkumpul dekat Marijoa, dan mereka akan bincang lah pasal masalah-masalah isu yang berlaku dalam dunia ni. Dan ketika dalam perbincangan ni, mereka actually ada juga authority untuk mengubah certain undang-undang ataupun polisi yang ada dalam world government. Sejauh mana mereka boleh ubah tu kita tak pastilah. Tapi apa yang kita tahu, persidangan Reverie ni actually ada kuasa untuk memansuhkan Shichibukai. So kuasa benda ni pun Oda mengambil inspirasi daripada United Nations lah. Di mana selalunya akan adalah United Nations punya conference, lepas tu adalah negara-negara yang terlibat akan berbincang dalam conference and buatlah polisi ataupun undang-undang international yang baru. So sekarang Shichibukai dah tak ada. Tapi katanya sistem Shichibukai ni akan digantikan dengan sistem SSG, in which benda ni stands for Super Science Group. SSG ni kita nothing much sangat lah kita tahu sebab baru lagi and benda ni masih lagi misteri. Tapi apa yang kita tahu, SSG ni dikatakan boleh mengganti sistem Shichibukai dan boleh mengganti kekuatan Shichibukai. Maksudnya SSG ni kuat lah. Tak tahulah macam mana. Mungkin kita akan ada advanced pacifista, or maybe kita akan ada a group of marine yang ada red suit lah. Macam geng-geng Jerma Kingdom tu, mereka kan ada red suit, in which red suit tu memberikan kekuatan dekat mereka dengan bantuan sains. So mungkin kita akan jumpa banyak lah geng-geng marine yang jadi lagi kuat dengan bantuan sains dalam Super Science Group ni, SSG. But for now, kita tak tahu sangat lah pasal SSG. So itulah basically pasal the world government. And actually aku lupa nak mention pasal Kong. Dah nak habis dah video baru aku teringat pasal Kong lah, aduh. Tapi Kong ni, dia sebenarnya Chief in Commander. Dan dari hierarki world government ni, dia ada authority yang tinggi lah. Dia punya authority tu actually betul-betul bawah Gorosei je. In which dia pun ada full control terhadap apa yang berlaku dekat Cypherpole, Marine dan juga SSG ataupun Shichibukai. So maksudnya kalau ada benda yang dia tak setuju dengan Cypherpole ataupun dia rasa dia nak Cypherpole siasat apa-apa kan, dia adalah authority untuk menyuruh Cypherpole pergi siasat apa-apa. Unlike macam contoh Fleet Admiral Akainu, disebabkan dia Fleet Admiral, dia tak ada authority sebenarnya untuk Cypherpole. Dia tak boleh suka hati suruh Cypherpole berhenti siasat ni ke, suruh siasat tu. Apa-apa dia kena go through dekat Gorosei ataupun Kong, and daripada situ Kong yang akan approve lah apa permintaan yang dia nak. Dan bila Kong ataupun Gorosei approve, dia boleh lah suruh Cypherpole siasat lah apa-apa benda yang Akainu nak. So berakhirlah video pasal the world government. Habislah lecture hari ni pasal world government of One Piece. And for those yang suka video ni, silalah like, dan siapa yang tak subscribe lagi, silalah subscribe dekat channel aku. Dengan ini habislah lecture video hari ni. Thank you nakama.